sedang merayakan hari raya mingguan kita iaitu Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Hari raya bagi umat Islam setiap minggu iaitu pada hari Jumaat, dan kejap lagi kita akan ada khutbah di tengah hari sekejap lagi insya-Allah. Janganlah pula tuan-tuan duk bersiap pi raya sekali dengan puak-puak tu. Kita raya kita sudahlah, jangan duk raya depa pula. Baik. Baru-baru ini kita menyambut hari Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sedia maklum Nabi diutuskan untuk rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Sebab itulah ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada anak kamu wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar kasih kepada Allah, maka hendaklah kamu turut akan aku. Nescaya Allah kasih kepada aku dan Allah mengampuni dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun serta pemberi rahmat. Nabi diturunkan ayat ini ketika mana ada kabilah-kabilah yang datang berikrar di depan Nabi. Ramai kumpulan-kumpulan, ramai puak-puak yang duduk depan Nabi yang mengatakan kami cintakan Allah, kami sayangkan Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul-betul kamu sayangkan Allah, fattabi'uni, maka turutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Bila kamu ikut aku, ikut sunnah aku, ikut ajaran aku, kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ayat ni sepatutnya kita ambil pengajaran daripadanya. Kalau kita faham, tuan-tuan kata faham satu Quran lah, faham satu ayat ni lah. Satu ayat ni kita faham, maka tidak akan adalah golongan-golongan munafik yang jalan, rata jalan pada hari Maulidur Rasul, duk selawat rata jalan, bawa banner macam-macam. Esoknya dialah orang pertama yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah kalau kita katakan golongan itu adalah golongan munafik, anak angkat ataupun anak buah Abu Jahal. Yang mereka juga menyambut Maulidur Rasul, tapi dalam masa yang sama mereka lah orang yang paling terhadapan menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dia buat maulid bukan macam kita. Dia bukan buat kat stadium. Dia bukan buat macam kita bawa spanduk, bawa banner macam-macam. Abu Jahal sembelih unta hari lahirnya Nabi. Abu Jahal sambut bawa Nabi lari di kota Mekah. Lebih hebat Abu Jahal nak dibandingkan dengan kita. Kita hanya bawa banner, bawa kad Manila kad, bawa gitu saja. Tapi Abu Jahal di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah benda tu menjamin dia ke syurga? Tak. Abu Jahal lah duk main api dan neraka. Lala ni. Kalau kita pun buat macam tu, kita pun sakat menyambut Maulidur Rasul bila sebut hukum Allah, sebut hukum hudud, sebut hukum kisah, oh tak ada politik-politik, hang pun beradik dengan Abu Jahal lah. Bukan tuan-tuan, ini orang lain lah ni. Orang lain, tuan-tuan pun serupa kadang-kadang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah, saya tersebut dah. Tersebut berkenaan dengan hudud, saya tersebut. Bukan sengaja nak menyebut, tersebut. Dulu masyarakat Melayu Malaysia, tuan-tuan, minta maaf cakap, hari ni hari cuti, tuan-tuan jangan takut kalau dengar ceramah ni pun sebab tuan-tuan bukan bekerja hari ni. Setengah orang takut nak dengar ceramah ketika ada kerja, tuan-tuan jangan takut hari ni cuti. Baik, kita dok dengar bila sebut kata hukum hudud, sebut bab hukum Islam, apa orang kata? Ini hukum parti politik. Tak ada benda lain, ini parti punya kereta ni, ini politik punya ni, ini bukan kata daripada Allah, ni orang tertentu yang nak buat. Tuan-tuan, tahun 50-an dulu para ulama bermesyuarat ketika mana Malaysia, tanah Melayu ketika itu masih dijajah. Maka ulama berpakat, maka tertubuhlah sebuah organisasi yang berperanan untuk memerdekakan negara Malaysia, tanah Melayu ketika itu. Maka merdekalah. Berlaku belahaya pertama, tapi dalam masa yang sama dalam kumpulan tersebut adanya golongan-golongan ulama yang berperanan. Mereka berpendapat negara kita harus merdeka bukan sekadar daripada penjajah,
tapi merdeka juga daripada cengkaman penjajah, iaitu menegakkan sebuah negara Islam dalam negara kita ini. Berlaku dah pertemuan ketika itu. Maka sampai ke hari ini ada dua golongan, yang mana satu golongan menyatakan hanya cukup sekadar sekular, dan ada satu golongan yang menyatakan Islamlah penyelamat kita dunia dan di akhirat. Maka bila bertemu dua ini, bila bertembung dua ini, maka bercakaplah pakar bercakap. Tak boleh buat hukum hudud kerana ini hanya nak baca undi. Jangan buat hudud kerana ini tak ada menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, kita duk dengar ustaz-ustaz kedai kopi duk cakap. Ustaz-ustaz duk ceramah kedai kopi, panggil meja ceramah surau tak mau. Kedai kopi dia alim lah, tepuk meja kata iti. Dia kata hukum ini bukan hukum Quran. Kalau hukum Quran lama dah kita terima, tapi ini hukum orang tertentu yang cipta. Ini keuntungan politik. Tiba-tiba Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Brunei dengan lantang menyatakan, siapa kita untuk menyatakan tidak atau tunggu dulu dalam melaksanakan hukum jenayah syar'iyah ini, sedangkan ia telah termaktub 1400 tahun dahulu. Alhamdulillah, Brunei pada hari ini melaksanakan hukum jenayah syar'iyah ataupun hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya. Tuan-tuan patut tanya balik kawan-kawan tuan-tuan yang selama ni duk kata hudud itu perancangan parti politik. Cuba try tanya kawan kita itu, ada tak parti politik sedemikian wujud di Brunei Darussalam? Parti itu ada tak di Brunei? Orang tu ada tak di Brunei? Adakah Sultan Brunei juga ahli atau kuasa parti politik itu? Kalau tak ada, kenapa Sultan Brunei boleh buat hukum yang sama? Maknanya hukum itu diambil daripada Quran. Bila hukum tu ambil daripada Quran, kita hadap Malaysia menolak hukum itu, maka kita juga berdosa. Oh, dia kata bukan macam tu Ustaz, kita bukan terjemah kok tu, kita terjemah kenapa tok-tok guru ni main parti, main politik. Tok guru duk pondok sudah ha. Tu kita kata, bila orang kata bingung dia marah, tu masalah. Tuan-tuan, kalaulah helmet tak diarahkan oleh kerajaan, orang pakai tak gerak? Orang tak pakai, dalam suruh pun tak pakai. Dalam duk suruh pakai helmet tu pun tak pakai. Dalam keadaan kau tak pakai kena saman pun tak pakai juga. Bila tak pakai helmet, kerajaan ada hak untuk saman kita. Maka bila saman keluar, kita wajib bayar. Sebab saman tersebut ada kuasa. Dikeluarkan daripada orang yang ada kuasa. Kalau saman tak ada kuasa, kalau polis tidak ada kuasa, kalau JPJ tidak ada kuasa, siapa nak takut? Orang tak, dalam ada kuasa pun orang tak takut. Dalam ada kuasa pun kita tak takut. Tapi tambah kata tak kuasa lagi kita tak takut. Dia ada kuasa, dia bolehlah godam kita sikit-sikit, katok kita sikit-sikit. Tapi kalau dia tak ada kuasa, kita katok dia pula lagu tu. Tapi tuan-tuan, itulah kepada Islam. Kalau Islam tidak ada kuasa, siapa yang nak heran kepada Islam? Sebab itu Islam perlukan kepada kuasa. Maka kita yang ada sedikit kuasa, kita serahkan kuasa kita kepada Islam. Tuan-tuan ada kuasa setiap tahun, setiap 5 tahun untuk beri kuasa, maka berilah kuasa kepada Islam. Maka disitulah Islam berkuasa. Bila Islam berkuasa, rakyat terbela. Taklah makan kangkung sampai bila-bila. Tu je. Esok kita makan kangkung, dia makan buat birthday party baru ni 120,000. Ada seorang menteri tu. Tuan-tuan tak mau cerita lah menteri mana-mana, mungkin tuan-tuan tahu kot. Tapi tuan-tuan kena bersyukur sebab kangkung nak turun harga. Tuan-tuan jangan duk ni, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat ayat Tuhan tu? Ada ustaz-ustaz dah baca ada ayat ni. Ustaz-ustaz cerai hak geng-geng dia kata, tuan-tuan bila turun harga apa saja tak kira lah, dia kata kena bersyukur. Kalau tuan-tuan tak bersyukur, Tuhan beri azab di akhirat nanti. Tak kepening kita. Orang kampung saya tanya, Ustaz, kalau kangkung turun harga, kena terima kasih kat kerajaan. Kalau harga getas kerak turun, nak terima kasih kat siapa? Saya pun tak tahu nak jawab, tuan-tuan. Kalau kangkung turun harga, diminta supaya terima kasih kepada kerajaan. Kalau harga getah turun, nak terima kasih dekat siapa? Kita diteruk, tuan-tuan. Barang hak kita jual pun orang tentu harga, barang kita beli pun orang tentu harga. Kita tak ada apa. Getah sekerak, kita nak jual pun orang tentukan harga. Kangkung kita nak beli pun orang tentukan harga. Kita tidak ada harga, tuan-tuan. Tidak ada harga kita.
Boleh buat main lagu tu. Sebab tu kita nak makan tuan-tuan, apa saja kita kena beringat, jangan kita makan benda yang haram. Tuan-tuan tak apalah saya ceramah ni pada tuan-tuan yang dah mungkin dah alim dah. Kita nak ingatkan pada orang lain. Saya tuan-tuan baru sampai tadi daripada Kedah. Saya duk takut, duk gugup lah hati tuan-tuan. Pukul 5 duk di Pudu tadi naik bah. Pukul 5. Mari tadi dia tengok saya duk menyerok tu. Dia kata saya makan minum kek kapur. Dah, Dutch lady ya. Kemarin, malam kemarin saya naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur balik Kelantan. Ada perjumpaan dengan Datuk Usam. Kemudian pagi kemarin lah, hari ni hari lain dah. Pagi kemarin bawa zaujah saya balik ke Kedah naik bah. Hantar dia situ, saya pergi kuliah maghrib sampai pukul 6 petang, terus mandi pergi kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib orang hantar saya tu ke Syahab Perdana. Naik bah itu, mari ke sini pula. Tak ada jumpa bini you. Duk jumpa lebah tu ah. Lebah tak boleh buat apa. Tapi tak apalah sebab saya banyak makan gula. Jadi dia lemah tenaga ni. Sebab tu yang kita jangan-jangan sekali pun tak apa. Sebab kan dalam berita duk cerita orang makan gula tu dia jadi lemah tenaga batin. Kami nak buat macam mana? Padang Terak kan kilang gula duk situ. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tuan-tuan, kita nak makan ni tuan-tuan. Apa saja pun kita nak makan, kita kena beringat. Karena kita makanlah kadang-kadang merosakkan bangsa dan tamadun. Karena kita makan benda yang haram. Mungkin tuan-tuan kata bila masak kita duk tokak babi. Dah. Kita makan rasuah pun sama. Rasuah itulah merosakkan ketamadunan bangsa kita. Jatuh nak empire kerajaan Islam yang sebelum-sebelum ni bermula daripada salah satunya putar belit, salah satunya rasuah dan sebagainya, pecah amanah dan sebagainya, maka jatuhnya kerajaan Islam tersebut walau sekukuh mana tembok yang dibuat. Kita tuan-tuan, maka kita juga kena beringat. Sebab tu nak makan apa pun kita kena semak terlebih dahulu. Kita kena cek takut benda tu syubhah atau benda tu haram. Tapi kalau makan kangkung tentu-tentu dah kata halal, tak ada masalah. Benda lain daripada kangkung, benda lain daripada tu. Kita kena sesak dulu, takut jadi macam ada cerita. Ada cerita kalau jadi macam ni, tuan-tuan. Ada seorang driver teksi di Langkawi. Dia kerja, dia bawa teksi lah. Dah dia bawa teksi, takkan nak bawa kator tak. Dia bawa teksi. Jadi, adalah pasang suami isteri datang ke Langkawi. Bila suami isteri datang ke Langkawi, orang tua sepasang. Jadi naiklah teksi dia ni. Banyak beli barang. Duk sembang. Tiba-tiba dia tanya, "Dek, nak makan kacang tak, Dek?" Makcik ni tanya dekat driver teksi tu. Teksi pun dah duduk di pada jeti kuah nak dia kata, "Boleh ke makcik?" Dia pun bagi tangan dia penuh dengan kacang. Dia bagi. Dia makan kacang reba tu. Jadi dia tak tanya kacang tu beli mana, dia tak tanya. Dia pakai mari tutuh. Apa yang ada balon belaka. Duk sat, dia tanya pula, "Dek, nak kacang lagi?" Dia bagi. Kali kedua bagi, dia diplek. Awak yang dia ni pemurah sangat. Selama aku duk buat teksi tak pernah orang bagi kacang kau macam ni. Dia pun terasa nak tanya, "Makcik beli kat mana kacang ni?" Makcik tak makan dengan kacang ni, duk bagi dekat saya saja. Dia kata, "Nak, Dek," dia kata, "maklumlah kami makcik dengan pakcik ni tua," dia kata. "Mari ke Langkawi ni coklat kan murah," dia kata. Coklat murah. Tapi masalah coklat di Langkawi ni semua dalamnya ada kacang. Jadi kami ni gigi tak ada. Makan coklat dia kacang bagi kadik makan, dia kata. Dia pakai tanya, dia tutuh makan belakang. Kawan kulum nak makan coklat saja, kacang nak tokak tak boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena macam tu agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Kita hentam 2 cekak dah, kacang. Rasa lemak, masin, panah, elok. Rupanya kawan duk kulum belakang Kawan duk isap, contoh macam haji kita bukan ada gigi lah dia. Dia macam tu, dia bukan boleh makan kacang. Dia makan coklat saja. Tuan-tuan, macam tu dengan kita pun. Apa-apa yang mari kepada kita, siasat dulu. Halal ke haram, dosa ke pahala. Baru tuan-tuan, bila macam tu kita kena ditipu sampai bila-bila. Bila macam tu kita boleh disembelih bila-bila masa. Sebab apa? Sebab kita tidak menghiraukan berkenaan dengan halal dan haramnya. Dulu duk cakap bab minyak mahal. Keluar bab syiah senyap bab minyak. Senyap dah. Kes syiah satu lah. Oh cerdik.
Keluar pula barang mahal, itu naik, ini naik, itu naik, ini naik, keluar bak guling. Berguling tengah padang. Selesai masalah. Orang Melayu mudah rupanya, mudah kena murung. Sebab itulah, bukan sekat orang Melayu, termasuk juga orang Islam. Sebab itulah orang Barat kata, tak perlu kita katok orang Islam. Tak perlu kita serang mereka dengan bom. Kita hanya serang mereka dengan ghazwatul fikri, penyerangan pemikiran. Maka dengan kita serang pemikiran mereka, mereka akan lalai. Mereka akan lupa. Dan mereka akan terpedaya dengan kata-kata manis dan janji-janji manis kita. Kita pun serupa juga. Hari itu kita marah bukan main dah. Masa 2009, 2010, 2011, 2012 dapat BRIM. 2013 kita sayang balik. Lah 2014 kita mula benci balik. Lah yakinlah 2017 BRIM akan dapat balik. 2016 atau 2017 kita mula sayang balik. Lagu tu. Tak faham, aku tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sebab itulah Nabi kata, kalau kamu sayang kepada Allah, ikutlah aku. Tuan-tuan, Rasulullah yang kita nak ikut tu seorang manusia yang amat hebat. Baginda dilahirkan pada tahun gajah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar sejarah Maulidur Rasul. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, apa kaitan gajah dengan Rasulullah? Tuan-tuan banyak kali dah pergi Mekah kan? Berapa kali tuan-tuan naik gajah di Jabal Rahmah? Berapa kali tuan-tuan naik gajah di Bukit Uhud? Berapa kali tuan-tuan ambil gambar bersama dengan gajah di Padang Arafah? Ada gajah itu? Yang ada onta. Betul tak? Onta yang diletakkan banyak bunga. Kita naik ambil gambar atas tu. Betul tak? Gajah tak pernah ada. Tapi apa kaitan gajah dengan Rasulullah? Okey, kita jawab sendiri. Kita kata kerana tentera bergajah Abrahah datang menyerang Baitullah, tahun itu dah dilahirnya Nabi SAW. Abrahah ambil mana pula dah gajah? Gajah bukan ada, dia negeri Abrahah pun tak ada. Rupanya gajah-gajah yang dibawa nak menyerang Baitullah itu diambil daripada Afrika. Kerana sejarah membuktikan gajah-gajah daripada Afrika di antara gajah yang terbesar di dunia. Gajah Malaysia paling berat 3 tan. Tak percaya pergi timbang tengok. Kau tak percaya? Siapa dia berani timbang? Tapi gajah Afrika paling kecil, dia punya dewasa 9 tan. Yang besar 11 ke 12 tan, mengalahkan bah. Gading dia bukan main panjang. Dan gajah yang dinaiki oleh Abrahah, gajah yang paling besar dalam kategori gajah-gajah perang yang ada di musim itu. Dan gajah Abrahah juga ada nama. Tuan-tuan tahu nama gajah Abrahah nama apa tu? Nama apa? Saya pernah cerita, sebab tu saya tanya. Kalau saya tak cerita, saya tak tanya dah. Nama gajah yang dinaiki oleh Abrahah namanya Mahmud. Minta maaf kalau ada Pak Mud sini, no? Tak ada kaitan dia dengan gajah tu. Pindah macam mana nama ada kebetulan nama dia macam nama gajah tu, dia tiru nama gajah tu. Gajah tu nama lama dah. Dia Mahmud tu tiru lah. Namanya Mahmud. Gajah yang paling besar. Gajah yang merupakan gajah yang handal dalam peperangan. Selok belok strategi peperangan. Dan gajah yang nama Mahmud ini pandai dia kawal anak buah dia di belakang. Hebat. Dan gajah tuan-tuan, dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Dia walak pada ketua. Bila ketua jalan, dia jalan. Ketua berhenti, dia berhenti. Sebab itulah bila mana tentera bergajah itu nak menyerang Baitullah, sampai dia ke tanah haram, sampainya dekat dengan Baitullahil Haram, maka Mahmud pun duduk. Mahmud duduk. Bila Mahmud duduk, anak buah dia semua duduk. Dah ketua duduk. Jadi mungkin sebab itulah bila gajah tu duduk nak menghadap Baitullah itu, kebetulan dalam tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah itu, kebetulannya ada seorang Indonesia. Dia tengok gajah duduk, dia fikir-fikir, dia balik ke kampung dia, dia buat kilang syarikat gajah duduk kain plekat. Mungkin itulah sebabnya kot, kita pun tak tahulah. Duduk macam mana kita pun tak tahu.
Maka bila duduknya gajah Abrahah itu, dia tak mau bangkit, tak mau bergerak. Karena dia tahu kalau dia beruntuhkan Baitullah, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nak runtuhkan Baitullah, haiwan tak pernah rasa nak runtuhkan Baitullah. Cuba tuan-tuan tengok burung layang dengan burung merpati ketika dia terbang di Masjidil Haram. Ada tak dia lintasi Baitullahil Haram? Dia hanya sekadar musing, tawaf. Dia tidak akan melintasi bumbung ataupun perkarangan atas Baitullahil Haram. Dia tidak akan langgar. Dan manusia, bih pada tu. Ada yang buat gambar duduk di atas Baitullah macam-macam orang Yahudi, macam-macam jenis. Semoga Allah melaknat mereka ni. Kita pun serupa pergi Baitullah, teriak sampai meleleh, sampai ke dagu, air mata. Balik kita menentang perjuangan Nabi SAW. Tuan-tuan, saya ingat, saya mari itu saya beritahu tuan-tuan kot. Masyarakat Melayu duk faham kata, bila kita dah pergi haji, maknanya lengkap dah Islam kita. Lah kita, tak apa dah, Alhamdulillah lah, kalau mati syurga. Kalau orang Kedah kata. Betul lah, sembahyang dah, puasa, zakat, haji, buat belakang dah. Hampir Mekah ni syurga. Bila cerita bahawa aku duduk, oh tak boleh ni apa ni mengarut, syurga, nak syurga. Nak syurga, apa menakan dia. Tuan-tuan, sebab itulah kita tengok hijratun Nabi SAW, terutusnya Muhammad SAW, dia bermula dengan turunnya ayat Iqra dan Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan bila dah kukuh kerajaan Islam di Madinah, Nabi dah pegang Kementerian Pertahanan, pegang dah kementerian semuanya. Maka ketika itu Rasulullah diminta balik oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah, ke Mekkatul Mukarramah. Dan setelah masuk ke kota Mekah di Yaumil Fathil Makkah di bulan Ramadan, maka Allah Taala menurunkan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ana redha setelah Allah Ta'ala lengkapkan Islam, setelah tertegaknya negara Islam di negara Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Allah tak turunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum sebelum berhijrahnya Nabi SAW? Maka kalau turun pada ketika itu, maka menegakkan kerajaan Islam tidak wajib dalam Islam. Tetapi bila ayat itu diturunkan selepas berlakunya hijratun Nabi SAW, maka menegakkan negara Islam merupakan satu kewajipan yang wajib dipikul oleh semua generasi. Kalau tuan-tuan tak mau, lantak pi, tapi jawab di akhirat esok. Jawab apa kita jawab, wallahu alam. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Allah, Nabi SAW dilahirkan. Saya cerita ringkas, walaupun mungkin tuan-tuan dah buat ceramah Maulid Rasul, ada tutup guru lain yang beritahu. Tuan-tuan, bila lahirnya baginda Nabi SAW, pada ketika itu bercahaya kota Makkahul Mukarramah. Sehingga kan orang rasa pelik. Sampaikan rumah baginda Nabi itu bercahaya-cahaya. Maka dicerita oleh guru saya melalui kitab pengajian beliau, iaitu Tuan Guru Haji Saleh Musa Sik. Dia cerita, pada ketika itu diriwayatkan bahawasanya ibunda Nabi ambilkan kain tutupkan badan Nabi kerana takut orang lain melihat cahaya tersebut, kerana dia khawatiri benda pelik ini akan mengundang bahaya kepada bayi tersebut. Maka tutup. Pada ketika itu datanglah kumpulan daripada Bani Sa'ad yang mereka ini duduk di perkampungan orang susah, datang ke bandar Mekah nak cari anak untuk menyusu. Karena ketika itu golongan-golongan di Mekah, mereka memberi anak mereka dengan susu ibu. Dan mereka mengupah orang lain menyusukan anak mereka kerana mereka nak meneruskan pekerjaan dan sebagainya. Maka Rasulullah tak terlepas daripada adat tersebut. Kumpulan yang datang nak ambil bayi tersebut, semua pakat boleh belakang dah. Halimah seorang yang tak dapat lagi.
Halimatus Sa'diyah bukan nama dia. Namanya hanyalah Halimah. Sa'diyah tersebut ialah kaum dia, iaitu Bani Sa'ad. Maka bila dia orang perempuan dinamakan Halimatus Sa'diyah, Halimah daripada kaum Bani Sa'ad. Kata Rasulullah, Quraisy. Macam kita lah, Ustaz apa-apa Al-Besuti, tuan-tuan tak? Duk besut. Lagu tu lah. Macam saya, Facebook saya, Mizan Al-Kedahi, sebab orang Kedah. Macam ada lagi kawan-kawan kita tengok dia buat, tuan-tuan, Tuan Guru kita Tuan Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki. Nama aja Nuruddin je. Al-Marbu Banjari Al-Makki. Tak Al-Banjari sebab dia orang Banjar. Al-Makki sebab dia orang mengaji Mekah. Tak? Macam Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Mekah. Dia Salman berketurunan Parsi. Jadi kita pun letak nama anak kita Halimatus Sa'diyah. Anak kita pun Bani Sa'ad juga lah kita tu. Halimatus Sa'diyah binti Sa'ad. Dia dua kali Sa'ad orang tu. Kita tak kerti orang Melayu tu dia. Tak mau tanya. Kita cerita balik bila kuliah tak mau dengar. Ini yang kadang-kadang buah nama anak Nur Hamiyah. Ada? Saya jumpa ada kubang palsu, nama anak Nur Hamiyah. Entah boleh dengar ada nama Nur Hamiyah? Narun Hamiyah. Baca Al-Quran dah. Tak pasal-pasal nama memang sedap, Hamiyah. Jadi tengok neraka Hamiyah. Cahaya neraka Hamiyah buka anak dia. Seketui kena tahan anak dia. Pak dia jahit, anak pun tumpang. Kerti beranak lah, tapi tak kerti nak kaji benda-benda tu. Beranak ramai, macam mana? Dah tak ada nama dalam buku semua, nama anak dia ada belakang dah. Jadi nak pilih nama pun biar pilih elok-elok. Ni kitabul Halimatus Sa'diyah binti Sa'ad. Halimah keturunan Sa'ad bin keturunan Sa'ad. Dari lagu tu juga. Macam kita lah, kita pergi Mekah. Hang tunggu aku kat mana? Hang tunggu aku dekat pintu Babus Salam. Orang kita mah lagu tu pun. Pintu tu babun lah, babun tu pintu lah babun. Lagu tu. Tak faham-faham. Macam kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita mari berqiyamulai pada malam ni kerana kita nak mengejar malam Lailatul Qadar. Malam tu Lailatul tu malam. Malam Qadar kita sebut. Tu orang kita hanya pelik, tak mengaji. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Tapi kita tak puas, kita buh perkataan malam Lailatul Qadar. Maknanya malam Al-Qadar. Jadi dua kali malam. Macam kita buat amal. Tuan-tuan, kita kena buat amal. Amal tu buatlah, buat tu amal lah. Amal tu kan perbuatan, buat tu kan juga buat. Kita pakat buat-buat. Macam tu, jadi macam tu cakap. Kita pakat buat-buat. Macam orang kampung saya balik pada Mekah, dia kata naik Bukit Jabal Rahmah tu. Bukit Jabal Rahmah. Bukit tu Jabal tu bukit ah. Tapi dia tak puas hati, dia kena sebut dia naik Bukit Jabal Rahmah. Betul. Tu confirm orang tak mengaji bahasa Arab. Kalau mengaji bahasa Arab, dia takkan cakap lagu tu lah. Dia cakap satu sekali-sekali ya. Kadang-kadang ada juga orang balik Mesir pun cakap macam tu. Confirm dia pergi Mesir duk tangkap dok dengan unta, bukan dia mengaji pun. Kalau dia pergi Mesir mengaji, mana tak cakap macam tu. Kalau pergi Mesir duk balik Bukit Jabal Rahmah, pintu Babus Salam, confirm pergi sana tangkap dok ataupun duk jaga kambing ataupun tangkap unta, dua tu. Kalau mengaji betul-betul tobat tak cakap lagu tu lah. Macam ada tu cerita, orang pergi ke Mesir, dia pergi Mesir panas. Cuaca panas. Bila panas, dia dengan kawan dia, satu kampung tu 2 orang lah. Hak cerdik sikit. Maka dia kata kat kawan dia kata panas duduk Mesir 40 darjah Celsius, jom kita duduk Australia. Dia duduk Australia. 3 tahun duduk Australia. Bila genap 3 tahun dia balik ke Malaysia. Sebab 3 tahun dah habis dah pengajian. Duduk tunggu lama-lama. Balik ke Malaysia. Orang kampung dia biasalah bila orang jauh, dia orang dalam pelayaran, orang di perantauan dan menuntut ilmu agama, balik dia sembelih kambing, sembelih ayam, sembelih itik, buat ketupat sebagainya. Macam saya balik daripada Mesir dulu ni, macam-macam orang sembelih. Ni nak jamu kita. Tuan-tuan. Maka pada ketika itu, orang kampung mengata dekat 2 orang ni. Dia kata dalam kampung kita ni tak ada orang lain yang pergi ke Mesir. Hampa 2 orang yang pergi Mesir. Trail cakap Arab kami nak dengar.
Nak cakap Arab datang pada dia, tak duduk Mesir pun. Duduk Australia. Jadi dia pun cuit kawan dia. Macam mana ni? Dengan ketupat semua ni. Nak macam mana? Dia cakap Arab dia pun. Dia balik-balik ketika tu musim panas juga. Bukan musim hujan sini. Dia tanya kawan dia. Hei, afa in kunna fana tarik, dia tanya. Tuan faham tak tu? Tuan pun sama dengan buat ni juga. Saya kata. Dia kata, afa in kunna fana tarik. Kawan tu berjawab, faqamarauha, dia jawab. Nampak macam Arab dah tu? Arab. Kalau orang tak erti, mahnguk. Sebab tu dia kata, afa in kunna fana tarik. Apa kena panah terik ni? Kawan dia berjawab, faqamarauha, kemarau lah dia kata. Jadi kawan ni pun, oh Arab, lagu. Tak sia-sia kita cucuk ketupat, kata sembelih ayam, dia kata, cakap Arab sungguh. Rupanya bohong ada orang tu. Afa in kunna fana tarik. Apa kena panah terik ni? Faqamarauha. Dia boha belakang. Faqamarauha. Maka kemarau lah dia kata, tak tahu. Jadi orang kampung pun cium tangan belakang lah sebab ulama lagu tu. Baik. Kita pun lagu tu lah, kita pun. Kita tak kerti lagu tu lah. Baik. Bila Halimatus Sa'diyah duduk di bucu kota Mekah, tidak ada anak yang nak disusukannya. Halimah ni orang yang bukan cantik sangat. Dia ni kurus ya kita kata. Dia pun susah, unta dia kurus. Maka pendek ceritanya, grup dia hak datang tu dia kata tak apalah kalau hang tak dapat pergi 5 orang hang duk lah. Kami nak balik dulu, kami ada belakang ada anak ni. Hang tunggulah aku ada rezeki kan hang. Kalau kebetulan grup dia cakap Kedah macam tu lah. Kau cakap Arab lagu lain lah. Dia kata tak apa, hampa balik dulu dia kata. Maka didatangi oleh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Halimah ke rumah dia. Maka datangnya Halimah ke rumah Siti Aminah ketika itu. Dia kata, mana anak yang nak disusukan? Selalunya kita kalau pergi ke rumah, buka-buka pintu, anak duduk ruang tamu. Rasulullah tak. Dia letak di satu tempat yang ditutup. Kerana cahaya tersebut menyebabkan takut orang mandang serong pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan tutup muka baginda, dibukakan kain penutupnya. Sekali pandang saja Halimah terus jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata diambil dan disusukan. Dia kata biarkan aku menyusukan anak ini. Maka tuan-tuan, sebelum Halimah keluar daripada tempat kediaman kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, untanya telah digemukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah Allah. Kalau kita ada naik kancil pergi jumpa dengan tok guru. Naik kancil ya tadi ni cot bunyi masa kita nak alam tadi ni. Contoh bunyi macam tu lah lebih kurang kan. Kita masuk sembang tok guru gitu gini, kita ajak tok guru, jom tok guru kita pergi sembahyang. Tok guru keluar pada rumah tengok, kereta tiba-tiba tukar jadi BMW. Oh, tuan-tuan, gila babi kita. Terkejut, beruk tak terkejut macam kita. Hak ni pun keluar daripada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memandang untanya digemukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Naik atas unta berjalan nak balik ke kampungnya di perkampungan Bani Sa'ad. Maka sampai di pertengahan jalan, unta Halimah ni potong unta grup dia tadi. Orang berkata, "Woi, unta siapa laju kau? Tak kena speed track ah?" Contohnya lah. Kalau kita lah ni speed track tak? Unta siapa laju sangat ni? Kawan tu kata, "Aku rasa macam unta Halimah." Dia kata takkan unta Halimah. Selalunya dia duduk belakang, duduk kutik exhaust, duduk kutik skru belakang dia malam mat. Kawan dia kata, unta dia bukan larak jalan. Tak larak, dia kata unta dia teruk, kurus. Takkan dia potong kita. Makan vitamin apa kalau kita cakap macam tu lah. Sembah pakar tanya, adakah itu unta Halimah? Adakah itu unta Halimah? Tiba-tiba dalam ahli kumpulan itu menjawab, ya aku yakin itu unta Halimah. Kawan-kawan boleh dia terkejut, hantar mana?
Waktu tu mana gantung nombor plate, kalau kita tengok nombor plate gantung kat ekor ke mana tak? Tahu lah sikit. Dia kata, aku tahu itu unta Halimah kerana dalam ahli kumpulan kita hanya Halimah seorang yang naik unta berekor hitam. Ada coreng hitam di ekornya, itu unta Halimah aku tahu. Hui, awak laju kan dah naik unta apa? Orang tak tahu di tangannya memegang seorang Nabi yang terakhir zaman. Dia balik ke perkampungan Bani Sa'ad. Kambingnya yang sebelum ini dah kering susu, bersusu semula. Pokok kurma yang dah hidup segan, mati pun mau berbuah semula. Ini anugerah mukjizat Nabi SAW. Sepanjang kehidupan Nabi, ketika Nabi berjalan, ketika Nabi kemana saja, adanya sekumpulan awan yang menaungi kepala Nabi SAW. Saya cerita ni bukan tujuan nak menceritakan benda yang tuan-tuan dah tahu, tetapi untuk mengukuhkan keyakinan kita, kecintaan dan sayang, rindu kita kepada Nabi SAW. Karena kita kalau kita tak refresh balik benda tu, kalau kita tak update balik, kita mungkin akan luntur semangat dan kasih sayang. Karena benda yang kita tak tengok. Kita bukan tengok Nabi, kita bukan pernah tengok Nabi, tetapi cinta kita. Kita mampu menitiskan air mata di saat kita mengungkap, menyebut nama baginda. Itu indahnya. Bini kita duduk depan kita, kita sebut namanya beratus kali pun belum tentu ayat mata luruh. Tapi kalau Nabi SAW, bila kita ulang dan ulang namanya, mungkin air mata kita akan berguguran kerana rindunya kita kepada baginda Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, masalahnya, bila kita berselawat, orang kata bid'ah. Ada pokok ni kata bid'ah. Tak boleh bid'ah pilih, tapi masalahnya kata kalau orang berselawat, buat qasidah masuk neraka. Hoi, teruk. Tuan-tuan, saya baru ni kuliah di Bandar Tun Sin On. Ada orang sebut dekat saya, dia kata, Ustaz, saya bukan tak setuju selawat. Tetapi dia kata qasidah tu bukan selawat. Dia kata, menentang apa kau tak selawat? Dia kata, dia ayat-ayat, dia kata macam, Ya Hana Nabi Muhammad. Dia kata benar, itu bukannya selawat. Beruntunglah, dia kata. Itu bukan selawat. Saya kata, itulah sastra. Kita kan kata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, ke tepian. Bila kita duduk berenang, biar kita tak buat pun. Kita duduk gunung itu, wajahmu bak bulan purnama, macam-macam, rambutmu bak ikan mayang contohnya. Bila dia kita tengok muka macam bulan? Muka pun nampak kerih, contohnya bukan tak nampak bulan pun. Tapi contohnya lah dah. Tapi tuan-tuan, kita itu sastra. Dia kata mana boleh sastra, dia kata nak puji Nabi selawat lah. Saya kata janganlah jumut sangat kepala otak. Ketika hijratun Nabi SAW sampai unta Nabi yang merupakan ketua kepada kumpulan muhajirin ketika itu, mereka disambut oleh kumpulan-kumpulan Ansar di Madinatul Munawwarah. Ramai orang Madinah berhimpun menyambut kedatangan Nabi. Nampak je kepala unta Nabi sampai menjengah masuk ke kota Madinah. Mereka bertepuk tangan, mereka melompat kegembiraan, mereka tepuk gendang dan mereka menyanyikan Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kan benda tu dinyanyikan ketika datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Nabi tak kata pun, oi, stop, enough, berhenti, jangan, tak boleh, itu dosa. Sedangkan baca Quran pun Nabi dah sebut, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalanganku kalau orang baca Quran tak berlagu. Pergi ke Mekah, Syekh Rahman Al-Sudaih baca Quran berlagu. Kita pergi ke mana-mana, azan, Syekh Ali Mullah pun dia azan berlagu. Baca Quran berlaku. Dan ini kita nak selawat kepada Nabi, kita nak mengingati Nabi SAW. Apa salahnya kita melagu-lagukan? Bukan kita sampai peringkat lompat naik pucuk nyok turun balik.
Kita menari pun ikut dan kita tepuk tangan, tanda kita solat. Tidak menjadi satu benda yang haram. Kalau hang nak kata ni haram sangat, awak hang tak kata hak main konsert Metallica tu haram jadah. Hak yang duk kata buat qasidah itu bid'ah, dalalah masuk neraka. Orang tu juga yang mulut baca tak berani nak kata orang buka hak rock di Putrajaya tu haram. Patutnya kalau hang berani sangat kata orang baca qasidah tu haram, hukumnya berdosa. Keluarlah juga kenyataan hak rock di Putrajaya pun haram juga. Ni tak. Saya kata bagus lagi sebab inilah negara pertama yang akan menciptakan hak rock bercirikan Islami insya-Allah. Puji bin Nawi punya ustaz. Ada tuan lagu tu ustaz jenis jual tu pun. Ustaz jenis buruh, ustaz buruh. Tuan saya semalam ceramah dengan budak-budak Uniza. Universiti Sultan Zainal Abidin. Dulu Kuza, apa? Kuza ada? Kuza. Dia pergi ke Padang Terap, dia buat program sana, dia panggil saya untuk merasmikan program dan menyampaikan ucapan di sana. Sebab di Padang Terap tak ada wakil rakyat, yang ada esko dengan Timbalan Menteri ya. Wakil rakyat kita lah. Hak mana yang dia panggil tu wakil rakyat lah tu. Sebab wakil rakyat ni bila jadi Timbalan Menteri dengan esko, dia bukan duduk kampung lah. Dia duduk luar. Timbalan Menteri kan ada elang, dia baik duduk tempat lain, maka dia bukan kalau duduk kampung nak makan kangkung, baik duduk luar, makan benda lain. Tuan. Saya pergi Uniza, pergi semalam tuan, di itu, saya sebut berkenaan dengan benda ni. Tuan-tuan, bila orang jemput kita, kita pergilah sebagai tanda menghormati mereka. Walaupun saya bukan orang yang layak untuk merasmikan benda tu pun. Dah lah kita nak pergi kuliah maghrib lagi. Lah kita nak pergi rasmi lagi. Kita seorang bukan boleh belah dua. Kalau boleh belah dua tak apa lah. Tapi tuan-tuan, baik. Kita tengok pada hari ini. Saya lari sikit pada tuan-tuan. Kita tengok pada hari ini. Ramai di kalangan kita yang ada pada hari ini. Yang bila sebut berkenaan dengan baginda Nabi SAW, kita merasakan benda tu tak relevan untuk kita amalkan di zaman ini. Nabi dah tinggalkan kepada kita berbagai sunnah yang boleh kita amalkan. Tapi kita hanya sekadar menyambut. Bila sebut nak mengagungkan Nabi, nak berselawat kepada Nabi, kita nak sebut nak mengagungkan nama-nama Nabi, kita tak diberi. Itu masalahnya. Tapi orang yang nak buat hak rock, nak buat macam-macam, dibolehkan. Mungkinlah tuan-tuan, lepas ni saya dijemput pula untuk baca kitab Muka Syafatil Qulub di Putrajaya, insya-Allah. Saya tunggu yang tu lah, orang panggil baca kitab Muka Syafatil Qulub, karangan Imam Ghazali, panggil baca ke hak rock, mana nak tahu tak? Dan itulah yang saya dengar, menteri beritahu hak rock pertama di dunia yang tidak menghidangkan arak, yang ada ialah air penawar pondok. Tak tahulah, sebab diceritakan macam tu. Dan qasidah setiap minggu akan ada itu insya-Allah. Tak tahulah sejauh mana ketepatannya kita pun tak tahu, tapi dah nama pun hard rock. Rock yang keterlaluan. Tapi tiba-tiba kata nak buat qasidah, tak tahulah qasidah yang jenis macam mana. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan, bila sebut kata nak mengagungkan Nabi, tuan-tuan cuba kita fikir balik. Saya sebut sikit lah, saya ulang balik tadi. Salahkah kalau kita nak menyanyikan Zaharaddinul Muayyad Biduhuri Hadi Ahmad? Salahkah benda tu? Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Duk saja daripada kita duk menyanyi lagu Putih-Putih Melati. Baik kita nyanyi lagu tu. Tak? Baik kita menyanyi lagu ni. Duk saja ya Imam Ar-Rusli Ya Sanadi. Kan lebih elok kita nyanyikan benda ni. Kau-kau dapat juga pahala. Daripada duk menyanyi lagu tak ketahuan hala, duk nyanyi lagu cinta, duk nyanyi macam-macam. Kadang-kadang Tok Imam pun dia punya ringtone lagu Putih-Putih Melati juga. Saya pernah telefon Tok Imam nak confirm kuliah, dia angkat lambat, kita duk dengar lagu. Ada Tok Imam sekitar Shah Alam, tak mahu cerita Tok Imam mana-mana. Di section berapa tak mahu cerita lah. Saya telefon dia tu, Welcome to the Hotel California. Ni lagu tu. Kata Tok Imam ni wujud zaman bila ni?
Kan di California tu tahun 60-an, 70-an dulu. Tiba-tiba kita telefon Tok Imam. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, tak ingat nak good morning yang tadi ni. Tok Imam nyanyi lagu California punya hotel. Tuan-tuan, Tok Imam pun sakan juga. Hiburan tidak masalah. Tetapi janganlah hiburan yang melampau. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tidak melampau, tidak ada masalah. Tuan-tuan, saya tersebut juga tadi berkenaan dengan buruh. Ini berkenaan dengan keterlaluan. Semalam saya pergi rasmi tempat tu, ada budak-budak universiti tanya apa itu buruh. Orang tak faham. Bagi mereka, buat perhimpunan atau menentang siapa saja itu dikira sebagai buruh. Tak, kita perlu jelaskan. Mudah penjelasan tuan-tuan. Tuan-tuan orang lelaki, tuan-tuan ada hak untuk berkahwin lebih daripada satu. Betul tak? Betul ya ni? Tak mengaku tapi bini 3 arah. Lagu tu lah. Bila tuan-tuan menikah seorang lagi, tuan-tuan masih lagi menunaikan hak tuan-tuan. Bila balik ke rumah, isteri tuan-tuan tahu. Tuan-tuan beritahu yang memanglah mulanya kita sembunyi. Lama-lama tahu juga lama mana nak sembunyi. Kita beritahu, abang terpaksa. Comel sangat kot. Kita beritahu macam tu. Comel sangat. Awak saya tak comel kan? Comel. Cuma lah ni, dia itu berketak-ketak sangat. Kata. Dia dah berketak-ketak, dia dah kedut dah. Dia kita pun tak puas nak tengok sangat lah benda-benda lagu tu. Kita dulu masuk dalam bilik, duk bau apa nama ni, blueberry. Duk bau juga Johnson Baby. Lah masuk-masuk minyak nyunyi Cak Limau yang kita pun bosan lain lah dah. Nak carilah Johnson Baby balik. Tak? Kita nikah seorang lagi. Bila kita balik ke rumah, isteri kita mesti jaranglah ada bini hak redha ni. Jarang lah. Kalau boleh tu memang hebat sangat lah. Memang syurga. Confirm syurga. Tapi balik tu kita makan iron dulu, makan blender dulu, makan langsung samai dulu. Lepas tu pun nak syurga pun. Neraka dululah kita. Tapi dia layunya kita atas apa nama ni, atas dapur. Kadang-kadang prosok masuk dalam washing machine, pulah kita dalam tu. Macam-macam dia buat. Lah umpan dia dah gila macam-macam pun. Tapi bila kita menikah seorang lagi, walaupun itu adalah hak kita. Kita ada hak untuk kahwin seorang lagi. Tapi bila kita balik ke rumah, isteri kita marah kita. Dia melenting marah kita kerana dia takut kita tidak berlaku adil kepada dia. Takut tak boleh nak jaga anak-anak. Takut macam-macam. Maka adakah ketika itu bila bini kita menentang kita, bini kita marah kita, kita kata, ya jangan lawan, satgi halal darah kamu untuk abang bunuh. Boleh lagu tu? Bini kita pun, oh tak boleh lah, tak boleh lah. Buruh ni, tak boleh. Bukan boleh buruh tak tawan Allah. Buruh diterjemahkan dalam kitab-kitab dulu cerita lain. Cuma cetakan terbaru. Edisi Jabatan Mufti Negeri Perak. Tu yang maksud macam lain. Ni kan kitab ni banyak cetakan. Dia cetak. Hak terbaru ni masuk lagu lain. Kita pun heran macam mana jadi lagu tu. Buruh berlaku di zaman Sayyidina Ali. Ni bukan Syiah. Saya sebut Sayyidina Ali, jangan kata Syiah pula. Orang lain macam tu. Sebut nama Mahatma Gandhi, dia kata India. Kita sebut Syiah Khomeini, dia kata Syiah. Itu masalah kita. Tuan-tuan, bila sebut berkenaan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Syiah, Khawarij berlaku di zaman dia. Buruh. Kumpulan-kumpulan Khawarij yang bangun menentang kerajaan Ali ketika itu. Dia tak setuju cara pemerintahan Ali. Maka Sayyidina Ali tidak terus memerangi mereka. Dia hantar seorang menteri, kalau bahasa kita lah, seorang pegawai terbesar Ibn Abbas, pergi bertemu dengan golongan buruh itu, berunding apa yang kamu nak. Dalam fiqh kata, kalau buruh menentang kerajaan Islam, tetapi permintaan mereka itu bertepatan dengan syarak. Benda mereka buat itu benda-benda yang menjaga kepentingan awam. Maka wajib kepada kerajaan menunaikan permintaan mereka. Tengok tengok. Ustaz tahu mana lah. Dah kita kata kita mengaji. Kita tahu lah. Hak tak mengaji itu. Selagi mana duk buat lagu tu utusan atau berita harian sampai kiamat, dia tak tahu apa itu buruh. Tuan-tuan kalau nak tahu sikit buruh, buka ketiak tak sat utusan tu. Baru kita tahu apa itu buruh. Kalau tidak, dia jahil murakkabun situ kita. Baik, tuan-tuan.
bincang dengan mereka apa kehendak mereka, apa yang mereka nak. Barulah kalau perbincangan tak selesai, mereka angkat senjata, maka ketika itu kerajaan haram menembak mereka. Mereka angkat senjata, kita tak boleh lagi menembak mereka. Melainkan bila dia angkat dan dia mula tembakan, maka wajib kerajaan balas tembakan kerana menjaga ketenteraman orang awam. Itu saja. Ni kalau buat M16, bawa M16, bawa apa nama ni, machine gun, bawa kereta kebab, bawa dari keras sebagai buruh. Ni bawa garam dengan air mineral, buruh menentang apa? Ulama pun kena tengok orang tuan-tuan. Jangan bagi jadi semok. Kalau tidak semok kalau tak kita nak fikir. Kita pergi market, minta apek ini sekilo berapa ikan? RM12.5. 12 cukup lah. Apek tu pancung tekuk kita. Halal darah dia. Takkan nak buat lagu tu. Sebab minta kurang 5 kupang ya pun. Tak berbaloi kau halal darah. Teruk sangat. Baru ni kita pergi nak berjumpa dengan dia. Kawan-kawan kita di Perak pergi nak berjumpa dengan dia. Dengan Sahibu Samahah, orang yang alim tersebut. Tak berani jumpa pula. Tengoklah darah siapa halal lepas ni. Lagu tu Saya duduk dengan dia tuan-tuan. Masa sesi parlimen dulu 2013. Akhir 2012, awal 2013. Sebelum pilihan raya berlaku. Saya duduk di Sunway Putra Hotel. Dulu di Legend Hotel. Saya tumpang sebab parlimen dia bagi. Di situ saya duduk itu. Dan dia juga suka duduk situ. Hamba Allah ni. Dia hamba Allah juga. Kemudian petang-petang di hotel tu disediakan minum pagi dan minum petang. Dia ada eksekutif restoran, dia ada tempat ahli-ahli parlimen itu. Saya pun tumpang situ lah. Dengan Datuk Seri Niza, dengan Datuk Mahfur, dengan Ustaz Nasir ketika itu duduk lepas sekali. Dan ada lah menteri-menteri pun ada lah. Gedek, marilah hamba Allah ni pun. Ada itu sekali. Lepas tu pelayan hadut jaga di hotel tu pun Assalamualaikum Tan Sri semua. Dah sedia Tan Sri kita, tak ada Sri pun, dia seorang ada Tan Sri pun. Maka diberi dia minum, diberi dia makan. Tuan-tuan, saya bukan nak marah dia makan, tak ada masalah. Patut hang seorang mufti yang lantang. Kenapa hang tak nak tegur orang yang duk serve makan dekat dia? Dek, abang ni mufti ni, cuba pakai tutup sikit. Tu dia tak boleh kata. Pakai skirt kan tuan-tuan. Skirt pula atas pula lutut. Kalau jantan tak kata juga, dia betina. Kalau jantan pakai skirt tak apa berbulu, betis tak? Tak ada masalah. Dia pun tak larat tengok. Yang tu pun dah hilang siqah. Kalau nak cakap bak hak alim sangat, hak tu bah hilang siqah. Aku tak apa, aku ustaz kecil-kecil aku tengok tak ada masalah. Dah. Aku bukan mufti, aku bukan boleh beri fatwa. Dewak macam mana hak tu rezeki. Hang patutnya hang mufti, hang ada kelayakan, hang kena kata adik, abang ni, hang kata abang ke uncle ke pak long ke hang lah. Hang kata, adik, abang ni mufti ni. Ni negeri dalam Malaysia ni. Tak boleh pakai macam ni. Kalau hang pakai macam ni, ramai lagi orang lain hang akan terpengaruh. Hang tutuplah sikit kain hang. Hang tu betul yang kata, tiba-tiba ada halal darah kita. Ada kita nak heran? Saya tak heran. Setiap bila saya tengok dia duk makan kotiau goreng, ada pelayan tepi pakai skirt. Daripada situ saya tak heran dekat dia. Hilang siqah dia. Kalau dia beritahu hadis, tak payah percaya. Sebab tu saya tak baca hadis, sebab saya tengok juga. Tu je. Saya tengok tak apa, kita ustaz kedai runcit ya, dia ulama supermarket. Dia ulama supermarket, banyak ilmu dia. Saya ustaz kedai runcit ya. Ada ikan kering 3-4 kilo, ada sikit-sikit ya. Pun kita kata itu satu kesilapan, satu kesalahan. Dia tak rasa silap apa, dok relax. Tuan-tuan tak percaya pergi tengok dekat Sunway Putra Hotel, naik dekat reception dia tu, tingkat 9, ada executive floor, tempat-tempat restoran tu, ada lagi orang tu duk kerja situ. Kalau dia tak berhenti kemarin lah. Kalau dia berhenti kemarin tak ada lari ni. Tuan-tuan, itu munafik tiba-tiba nak keluar kenyataan pula orang hak pergi buat himpunan itu dikira sebagai buruh menentang kerajaan. Tuan-tuan, kalau tengok dalam kitab-kitab muktabar, tengok dalam kitab-kitab tersebut, dinyatakan haram buruh ialah bangunnya golongan sekumpulan pemberontak menentang kerajaan Islam. Yang mana contohnya dalam negara Brunei, bangunnya satu kumpulan menentang Sultan Brunei, tak mau buat hudud, tu bukan nama buruh. Karena Brunei nak laksanakan hukum hudud.
Tiba-tiba ada golongan hak tak mau hukum hudud, lawan hukum hudud, maka bolehlah Sultan Brunei tembak bapak ni halal darah. Tapi kalau ada geng di Brunei bangun marah Sultan Brunei sebab duk berjalan tengah hujan, tu tak boleh nak tembak. Sultan Brunei kan kemarin dulu dia pergi belarak bersama dengan rakyat dalam tengah hujan. Tiba-tiba ada kumpulan, apa? Sultan tak boleh berjalan tengah hujan. Kami bantah, kami bantah. Hak tu tak boleh tembak. Hak tu kena bagi makan roti, bagi air mineral, so balik. Hak tu lah. Macam tu tuan-tuan. Tapi tak tahu lah, tapi Menteri Brunei tak bodoh kot, no. Kalau Menteri Brunei bodoh, teruk lah. Walaupun ada orang yang bantah pelaksanaan hukum hudud di Brunei Darussalam, memang ada orang bantah. Baru ni Tuan Guru Datuk Harudin cerita, sekembalinya beliau daripada Brunei, dia kata Brunei baru saja melaksanakan hukum hudud yang hukumannya akan dimasukkan ke mahkamah pada bulan April tahun ini. Tapi semuanya telah didraftkan, semua diluluskan oleh istana dan juga bangunan parlimen, bangunan pentadbiran kerajaan Brunei Darussalam. Laksana dia hukum hudud, kadar perceraian di Brunei turun serta-merta. Dulu orang cerai di Brunei 9%. Sekarang turun hanya tinggal 6%. Di Malaysia istiqamah kekal dengan 35%. Istiqamah, kita jenis orang istiqamah. Nikah habis 13 juta, duduk 13 jam. Lepas tu cerai. Itu bodohnya kita. Orang tua-tua dulu pakai tukar dengan radio ya. Mas kahwin dia radio sebiji. Nikah anak bercucu, baiklah tak betul-betul. Entah. Tok Wan saya dulu jual tanah, tukar dengan radio. Tok Wan saya dulu. Nak kata bodoh tak boleh juga sebab zaman dia macam tu. Cek tak ada dia tu. Kalau disimpan tanah tu dekat saya lah rasanya kaya kita. Berkata kelong, tapi dia tukar dengan kambing, dia tukar dengan perabot. Perabot tu tok dah simpan sampai kelar tak ada air. Dia kata hang nak tahu, saya tanya, ada tok kenapa simpan perabot ni? Orang kampung panggil mari sekbot, kalau orang Kedah panggil mari sekbot. Ada cermin, ada tapi kukuh. Tahan sampai sekarang. Saya kata kenapa? Dia kata hak ni lah tok wan hang tukar dengan 5 galung tanah sebiji mari ni dia kata ni. Tuan-tuan tak kepling 5 galung tu per ekar. Kalau tambah lah 1 ekar 100,000 tak ke 500,000. Almari benalah tu 500,000. Orang dulu dia kan reti berkenaan dengan harga-harga ni tak reti. Tuan-tuan, di Brunei laksana je hukum hudud turun daripada 9% kepada 6%. Kadar jenayah di Brunei turun 50%. Turun. Kenapa? Nakalam minallah, pengawasan daripada Allah. Dulu dok cakap kampung-kampung sampai mesyuarat agung, cawangan, mesyuarat daerah, mesyuarat semua sebut kalau laksana hukum Islam, menteri pun cakap negara akan mundur, negeri kita akan tak ada punca pencarian, ekonomi akan ghanap. Brunei dengan lantangnya buat hukum hudud, Allah Ta'ala anugerahkan mereka satu lagi lombong emas hitam ataupun satu lagi telaga minyak baru dijumpai di Brunei yang mungkin boleh digunakan hampir 500-600 tahun, wallahu alam. Kita Malaysia tuan-tuan, kalau kita buat hukum hudud, kita lebih kaya daripada Arab Saudi, kita lebih kaya daripada Brunei, lebih kaya daripada negara-negara lain. Itu harta ismik dalam negeri, belum kira harta ismik raja luar negeri. Tiga lagi. Tuan-tuan, Malaysia lebih kaya daripada Arab Saudi. Kenapa? Arab Saudi hanya ada minyak dalam bumi ya. Malaysia dalam bumi pun ada, dalam laut pun ada, atas pokok pun ada. 4 tempat keluar minyak di Malaysia. Mungkin tuan-tuan tak ingat yang keempat tu di mana. Pertama dalam laut, kedua dalam bumi, yang ketiga atas pokok, keempat di pantai, iaitu minyak gamat. Pun minyak juga. Minyak gamat mahal pada minyak petrol lagi, sebotol RM2.5. Betul kecil, luka-luka, elok lah. Tuan-tuan, patutnya kita lebih kaya daripada orang lain. Tetapi kita lebih miskin daripada orang lain. Tuan-tuan, kita dengar di negara kita, ada seorang atuk yang pecahkan tabung kerana nak bayar yuran anak dan cucu. Di mana? Malaysia. Tuan-tuan, Sultan Brunei 10 manusia pemimpin terkaya dunia.
Senarai namanya 10 terkaya dunia, tapi baginda masih lagi dengan lantangnya nak melaksanakan hukum hudud. Kita duk cecah 8, nak duk cecah 10, duk cecah 9. Kita juga lantang menentang hudud. Nama kita duk dalam apa? Nama kita hanya duk dalam senarai penerima BRIM je pun. Senarai penerima BRIM ya, kita lantang sangat tu. Hak nu kaya 10 terkaya dunia. Kita terima BRIM ya, lawan hudud lah. Ni Ustaz Atta Idrus kata, bukan saya kata. Yang tak marah saya pula, yang marah saya Ustaz marah Ustaz Atta Idrus. Dia kata Sultan Brunei tu datang nak buat hudud, tapi dia nama 10 terkaya dunia. Kita lawan hudud siang malam, nama kita narai BRIM je. Bukan hebat mana pun. Ketua Songan mendak. Tuan-tuan, kalau kita laksanakan hukum hudud negara kita, tak mustahil tuan-tuan. Buah nyok keluarkan minyak, buah kelapa sawit keluarkan minyak, batang kelapa sawit kan keluarkan minyak, tuan-tuan. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, saya balik ke Kedah berapa ni? Akhir tuan-tuan, pukul 7.37 dah. Saya selalunya kalau ceramah dari surau tuan-tuan ni, tak terlepas lah nasi lemak di kedai depan tu. Tak putih lewat kan. Sebab kita teringat nasi lemak tu ni. Haji dah tu, dia boleh pergi. Tuan-tuan, saya balik ke Kedah baru-baru ni. Saya pergi ke sekolah lama saya. Sebab setiap tahun saya akan pilih anak-anak yatim, anak-anak miskin di situ untuk saya ambil duit sumbangan tuan-tuan untuk kita taja pembiayaan pengajian anak-anak pelajar tersebut. Maka tengah-tengah saya duduk bersembang dengan pengetua sekolah, datang seorang ibu tunggal bawa anaknya lelaki. Bila bawa berjumpa dengan dia kata, Ustazah, saya nak tanya Ustazah, adakah tahun ini Ustazah terima lagi anak saya mengaji di sini? Saya terkejut, saya rasa anak dia ni buat jenayah ke? Ustazah saya jawab, dia tak, ni 6A masa PMR hari itu. Ni dia 4 tahun ni. Saya kata, Kak, kenapa Kak tanya macam tu? Sedangkan anak Kak 6A bagus kot, sebab apa sekolah nak buang dia? Dia kata, saya bukan takut sekolah buang, saya takut sekolah tak terima. Saya kata, kok mana? Dia kata, bukan apa Ustaz, yuran tahun lepas pun saya belum bayar lagi. Saya kata, kenapa Kak tak ambil anak Kak ni mengaji sekolah menengah, sedangkan sekolah menengah baru 200 lebih. Dia kata, Ustaz, biarlah saya jual segala harta yang saya ada pun untuk saya ajar anak saya mengaji di sekolah agama. Karena 2 tahun lepas suami saya meninggal, dia kata, bila suami saya meninggal, anak sulung saya yang ketika itu berumur 17 tahun, dialah dengan ilmu yang dia belajar di sekolah ini, dialah yang mengimamkan salat jenazah suami dia, dia kata. Itu yang saya nak. Saya nak nanti, dia kata, biarlah saya turut sikit, saya ambil upah menoreh getah orang, dia kata. Anak dia yang laki itu ketika dapat 5A 2 tahun lepas, berhenti mengaji, tak sambung pengajian. Dia cari kebun orang, dia tolong toreh getah untuk orang. Dia nak sara adik-adik dia, ada 2-3 orang lagi. Umur baru 19 sekarang ni. Tahun dia masuk 20 kot. Nak bantu ibu dia. Saya kata, Kak, kenapa sampai ke tahap itu? Dia kata, Ustaz, saya nak sekurang-kurangnya, saya ada 5-6 orang anak. 5 ke 6 orang gitu dah tak ingat dah. Dia kata, saya nak Ustaz, anak sulung saya imamkan solat jenazah saya. Anak nombor 2 saya ni tolong baca doa untuk saya. Anak nombor 3 tolong mandikan saya. Anak nombor 4 tolong kapankan saya. Sekurang-kurangnya itu pun dah cukup besar rahmat untuk saya. Saya kata, jarang orang fikir macam Kak fikir. Semua orang fikir nak senang. Agak mahal, tarik anak mengaji tempat lain. Tapi dia pentingkan ilmu agama. Saya kata, Kak jangan lagi bimbang. Saya dengar sendiri masalah Kak pada hari ini. Dan itulah yang sebenarnya saya sedang bincangkan dengan Ustazah. Dan insya-Allah pada tahun ini, tuan-tuan, dengan jasa baik tuan-tuan, saya sedang cari dana sebanyak RM17,000 untuk kita taja 30 orang pelajar miskin dan anak yatim di Padang Terap, insya-Allah. Yuran tahunan mereka setahun, termasuk semua yuran-yuran, masuk PIBG lah, semua yuran RM550 seorang. Baru ni kita dah beli dah beg sekolah bagi.
Tapi ini kita nak taja yuran kepada mereka. Saya buka peluang kepada tuan-tuan mana-mana yang ingin menyumbang. Dan ada siapa-siapa yang nak ambil sebagai anak angkat. Yang mungkin tuan-tuan rasa ustaz, saya lebih yakin kalau ustaz kepilkan biodatanya, ustaz berikan photostat IC-nya, ataupun berikan jumlah yuran daripada sekolahnya, baru saya percaya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul yakin nak seorang atau dua orang anak angkat, saya boleh uruskan benda tu. Saya boleh photostat semua tu, serah kepada tuan-tuan dan perempuan untuk tujuan meyakinkan. Tapi kalau tuan-tuan rasa benda tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, saya kita letakkan sejadah di belakang, tuan-tuan letakkan sumbangan di situ insya-Allah. Cuma personal kalau tuan-tuan nak ambil anak angkat, macam ada baru ni seorang di celah perdana, dia nak ambil seorang anak angkat, yang dia nak ambil pada tingkatan 1, dia nak taja sampai tingkatan 5. Dia nak bayar yuran 5 tahun berturut-turut. Dia kata kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Taala, saya dah berikan kepada dia photostat IC dan juga berikan kepada dia maklumat-maklumat yang dia boleh berhubung sendiri dengan sekolah. Saya hanya untuk memudahkan urusan. Hanya untuk cari sumbangan dana untuk membantu mereka. Kerana saya tidak ada harta untuk saya bagi kepada mereka. Saya sendiri pun makan, berharapkan saya kerja sikit-sikit saja. Tapi sekurang-kurangnya segala usaha yang saya buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bayarnya di akhirat nanti, itu saja. Tidak benda lain yang saya boleh buat. Saya letih tuan-tuan, tak letih macam mana. Kemarin dulu duduk Kuala Lumpur, kemarin duduk Kelantan, tadi duduk Kedah, ni duduk Kuala Lumpur balik. Nampak macam mana? Itulah keadaannya, itulah suasananya. Biarlah saya mati dalam kerja ini. Biar saya mati dalam kerja ini, mudah-mudahan saya boleh jawab di hadapan Allah. Aku sibuk kerana nak menguruskan orang miskin. Sekurang-kurangnya itu pun dah dapat pahala. Tuan-tuan pun kena ingat, sumbangan harta yang kita ada, Tuhan berikan kepada kita, dalamnya ada harta orang lain. Mungkin kita kata kalau aku tu lemak, dia tak kerja apa, aku teruk kerja. Tuan-tuan, bila kita berniaga, kita buka kedai, kita pergi beli barang-barang. Bila kita beli barang, contohnya modal 500, kita jual boleh 2,000, 1,500 hak kita. 500 kita kena bayar kepada tokai sayur, kepada tokai kangkung, tokai semua. Hak tokai kangkung walaupun kangkung turun harga. Mereka kalau tuan-tuan rabut kangkung dalam parit, itu cerita lain. Orang kampung saya seumur hidup memang tak pernah beli kangkung lah kalau kampung saya. Memang naik kangkung ke turun kangkung ke, naik bila, tak ada masalah. Sebab kangkung di kampung saya semua naik, tak ada turun. Sebab bila kangkung dalam parit, dia akan menjalar naik, dia tak pernah turun lagi tuan-tuan. Tapi harga tak tahulah, kita pun tak pernah beli. Tuan-tuan, jadi insya-Allah tuan-tuan boleh menyumbang sekadar ya tuan-tuan mampu insya-Allah. Jadi kita masih lagi meneruskan sumbangan untuk wakaf pembinaan pusat pengajian tahfiz Al-Quran An-Nur. Yang kejap lagi saya akan letakkan borang wakafnya di belakang, sedia wakafnya, dan saya letakkan pamphlet yang tuan-tuan boleh bank in-kan sumbangan tuan-tuan, apa tuan-tuan boleh bagi cashnya pada hari ini untuk kita bawa balik. Dan insya-Allah hari ini, esok dan lusa saya berada di Kuala Lumpur. Lusa saya akan balik ke Padang Terap untuk menguruskan pembayaran yuran mereka ini insya-Allah. Tuan-tuan, yang terakhirnya saya letak sikit madu di luar. Madu ini tuan-tuan beli balik insya-Allah tak kena marah. Tapi kalau madu lain saya belum confirm lah sama ada marah tak marah. Madu yang diberi nama madu ru'yah emas. Madu yang telah dibacakan ayat-ayat Quran 30 juzuk dan juga zikir-zikir ayat-ayat tertentu yang tuan-tuan jangan langkah. Yang adalah pamphletnya tuan-tuan boleh tengok. Saya tak erti nak kempen lebih-lebih, saya bukan meniaga ubat. Tuan-tuan boleh pergi tengok dan membeli sambil menderma untuk pusat pengajian tahfiz Al-Quran An-Nur di Padang Terap insya-Allah. Madu tu ada di luar sana. Tuan-tuan boleh beli sebotol, 2 botol ataupun 3 botol. Boleh bawa balik ke rumah tuan-tuan untuk tuan-tuan minum ataupun buat perhiasan. Itu pulang pula tuan-tuan. Dapat botol comel susun buat perhiasan pun tak apa. Yang lega botol itulah kita dah. Tuan-tuan, insya-Allah untuk melegakan penyakit-penyakit, insya-Allah banyaklah tuan-tuan boleh tengok dalam pamphlet yang kita sediakan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kesilapan dan kelemahan daripada kesilapan diri saya sendiri. Tuan-tuan, saya sebut sikit saja, seminit dah. Hidup kita perlukan keberkatan. Tidak ada kekayaan di sisi Allah kalau tidak ada keberkatan. Tidak ada guna harta kita kalau tidak ada keberkatan. Biarlah kita untung sikit, tapi kita ada berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Setiap hari kita dengar dalam sembahyang kita menyebut Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa di hari agama. Hari agama itu adalah hari kiamat. Yaumiddin yang diterjemahkan oleh para alim ulama, iaitu hari yang Tuhan hanya akan terima amalan yang ada kena mengena dengan agama. Jadi buatlah perkara-perkara amal ibadah, apa saja amalan yang hanya bertepatan dengan dikehendaki oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bermula pada hari ini, kita mulakan satu lembaran baru insya-Allah bersemula dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah baginda seorang idola kita, model yang untuk kita ikuti, dengan kita tiru gaya dia, kita ikut cara dia, kita akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Kalau kita ikut manusia yang ada di dunia ni, mereka bukan boleh bantu kita. Kalau hanya kita ikut ke pemimpin yang kacau bilau, pemimpin itu yang akan menyalahkan kita di akhirat nanti. Tapi kalau kita ikut para alim ulama, kalau kita ikut para Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tolong kita di akhirat nanti insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.